أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Surau Al-Ikhlas Garden Home, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, karangan Yusuf Qaradawi, muka surat 33. Muka surat 33. Firman Allah, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik. Surah Al-Ma'idah ayat 6, ayat 5. Hari itu kita dah sebutlah, bila Allah sebut dalam Quran at-tayyibat, halalan tayyibah, semua itu para ulama dah huraikan dalam kitab tafsir Jalalain, kan? Jalaluddin As-Sayuti dengan Jalaluddin Mahalli dalam tafsirnya pada mensyarahkan, menafsirkan ayat Al-Baqarah ayat 168. Maka disebutkan daripada qaul daripada Syafi'i bahawa tayyibah itu adalah bermaksud lazat, kan? Sebab itulah apabila disebutkan uhilla lakumut tayyibat, pengarang kitab ni dia tafsirkan yang lazat-lazat serta baik-baik, kan? Lagu tu. Justru itu tidak semestinya setiap Muslim untuk mengetahui secara terperinci kesemua barangan yang dianggap rosak dan bahaya. Dia kata tak semestinya kita kena tahu semua yang mana buruk ni, kan? Yang dengan sebabnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu barangan itu, tentu haram dah, kekal haram dah. Jadi kita tak payah nak fikir bab tersebut, kan? Tapi dia abang tak semestinya kita kena tahu, tapi kita nak tak nak dia punya aspek-aspek penting tu kena tahu. Binatang tu mati terjerat, tentu dia jadi bangkai, tak payah makan. Jangan cerita jerat lagu mana, sebab bab jerat ni pun ada banyak jadi bangkai ni. Jatuh tempat tinggi, jerat apa semua, ini semua jadi bangkai. Yang kita tahu itu bangkai bukan melalui jalan halal, selesai, tak boleh makan. Nak mak itu senang. Ada kalanya hal itu terlindung dari kefahamannya, yang mana keadaan yang sama kelihatan pada keadaan yang lain. Dia kata boleh jadi dalam hal-hal tersebut ini kefahaman kita tidak mencapai tahap tu. Contoh kita kata Allah terjerat je pun, terjerat ni mana kata kalau ambil pisau balik, sembelih balik, selesai masalah. Sebab daging yang sama? Tak. Sebab cara dia mati. Cara dia mati. Kadang-kadang kefahaman kita tidaklah sampai ke tahap itu. Sebab itu dalam bab fiqh ni dia ada faqih. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka difaqihkan dia dalam bidang agama. Maka bila difaqihkan dia dalam bidang agama ni penting supaya kita nak nampak perkara tersebut. Dia kata ada kalanya keburukan suatu barang itu tidak jelas pada suatu zaman tertentu, manakala ianya jelas pula pada zaman yang berikutnya. Jadi dia tentu haram-haram, tak boleh nak kata apa, kan? Mungkin pada zaman kita yang ke depan ni dia arak tapi tak mabuk, tapi tetap arak.
Sebab sekarang ni zaman orang dia nak menghalalkan banyak perkara haram melalui apa-apa teknologi. Nampak macam arak, rasa macam arak, tapi dia kata ni bukan arak sebab tak mabuk. Jadi dia bukan soal arak tu. Tiap-tiap yang mabuk, dia kata ni tak mabuk, tentu arak. Jadi semua ni nak kena baca. Arak ke, mabuk ke, kalau tak boleh, kata tak boleh. Oleh itu sewajarnya sikap seorang mukmin itu selalu mengatakan kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tak melawan apa tentu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan kita pertikaikan apa yang ada dalam Quran. Sebab zaman sekarang zaman orang mempertikaikan apa yang ada dalam Quran. Ini zaman sekarang. Apa dia ikutlah, dia tak ikutlah, ni orang kita. Tak boleh. Sebab Quran ni tentu Quran. Apa yang ada dalam Quran tentu apa yang ada dalam Quran. Apa yang ada dalam hadis ikut. Sebab itu bila Nabi sebut taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Lan tadillu, kamu takkan sesat. Kamu akan sesat. Taraktu fikum amrain lan tadillu, kamu takkan sesat. Ma tamaksaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya. Apa dah? Kitab Allah wa sunnah Nabi. Quran dengan sunnah Nabi. Kalau pegang tak sesat. Kalau tak pegang sesat. Hari ini berapa ramai orang sesat? Terlampau ramai dalam kehidupan. Itu yang kita kena hati-hati dalam kehidupan kita. Tidakkah kamu lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan daging khinzir? Dekat Allah dah sebut dalam Quran lah. Hurriman alaikum maitatu waddam walahmul khinzir, Allah kata dalam Quran. Namun tidak seorang muslim pun yang mengetahui apakah sebab pengharaman daging khinzir itu selain daripada ianya adalah kotor. First, kita kata dia khaba'is. Dia khabis, dia benda yang buruk. Perangai khinzir ni, tik dia pun dia makan, tik orang pun dia makan. Tapi tuan-tuan, bila dah berlaku zaman, perubahan zaman, teknologi baru tahu babi ni macam-macam hak tak elok pada dia. Ada kawan saya, satu belajar dengan saya dulu, daripada degree tu. Lepas tu dia ambil master, dia ambil PhD. Master dia, tak silap saya, dalam bidang babi. Master dia cerita lalat kah babi. Saya pun lupa dah. Saya duk panggil dia, nama dia tu saya duk panggil, hang ni kira prof babi je lah ni. Kata lagu tu, sebab kepakaran dia bab babi. Dia buat keluar buku tentang Allah, kenapa Allah haramkan babi. Jadi bila lagu tu tuan-tuan, rupanya aspek sains dia dah cerita detail lah. Islam dan sains kesihatan, mudarat dan manfaat babi. Babi pun ada manfaat. Dia punya kajian bukan main-main. Dia Dr. Muhammad Afifuddin Muhammad, Profesor Ishaq Sulaiman dan Dr. Edah Ma'aris. Ini Universiti Melaya Press keluarkan tuan-tuan. Sebab dia kata babi ni dia bagus, dia binatang bukan malas. Babi ni kalau biar dia berjalan merata. Tapi kalau dia bagi dia tempat sempit, dia duduk tang tu, dia tak melawan. Babi. Jadi babi ni dengar cakap ke? Tapi kalau terlepas dia tak dengar cakap. Kalau kurung dia dengar cakap. Ada banyak dia beritahu ni antara manfaat dia. Manfaat. Dia macam manfaat soal daging dia, lemak berapa banyak, daging berapa banyak, otot berapa banyak, everything but the oil. And dia bagi tahu lah satu-satu banyak benda lah yang terhasil daripada babi ni. Nampak lagu tu lah. Tapi biasanya kalau ni dia babi tu babi hak pink tu lah. Kalau kata babi hutan tu orang nak ligan pun orang takut. Tapi dia berkubang belakang rumah. Baru ni ada satu ustaz, bila bab fiqah ni bagus, dia tanya saya, dia kata, Syekh, belakang rumah mak ana babi mai. Babi suka berkubang belakang rumah mak dia. Jadi dia kata, ana jual babi. Saya kata untung lah. Dia kata untung.
Dia kata untung. Babi tu hidup ke mati ke? Dia kata peduli apa? Ada orang nak beli. Saya kata kira lagu mana? Dia kata tak payah kira. Kalau dapat 5 ekor tu, 400-500 boleh dapat dalam tangan. Saya kata boleh kaya. Dia kata boleh kaya. Dia kata lah. Dia kata hari tu anak tangkap. Lah ada lagi. Tapi anak tak tahu status duit tu lagu mana. Dia tanya saya. Saya kata aku tak berani nak jawab lah. Tentu hang jual babi. Kalau kata hang jual benda lain boleh tahan. Ni jual babi. Tapi dia kata kalau aku tak jual rugi ya bagi saja. Boleh tak kalau kita tukar akad? Ni bab fiqah lah. Tukar akad. Makna kata aku bagi dekat dia babi tu. Sebab bagi saja ni tidak memberikan kesan. Dia bagi aku ni dia tidaklah membeli. Tapi dia bagi saja dalam bentuk hibah hadiah. Jadi boleh tak kalau fiqah kata lagu tu? Saya kata, apa pusing, babi tetap babi. Yang kedua, kita jangan jadi perangai macam babi. Dia kata gitu lah. Sebab nak menguna-nguna ni, kira macam, lepas tu dia kata, tak apalah, kira dengan hang ni tak boleh bawa bincang. Makna kata, saya ni syadid. Saya ni syadid, kira tak boleh, kata tak boleh. Kira hang nak kona sana, nak kona sini. Sebab muamalat dia tak boleh kona-kona. Dia tak boleh kona-kona, dia ada tentu akad dia, lagu mana dan sebagainya. Jadi, tapi tak tahu Allah Alam, Allah ada jual lagi ke tak, tak tahulah. Tapi dia kata untung sebab jenis babi hutan ni, mereka main sekelompok. Mereka main sekelompok. Sebab itu binatang, 2 binatang je tak kawan dengan orang. Yang pertama, babi tunggai. Dia seorang-seorang lah tak kawan dengan orang. Tak ada beradik. Dia seorang-seorang lah. Tapi jarang jumpa. Yang kedua, kera sumbang. Dia seorang-seorang lah tuan-tuan. Ni 2 ekor ni tuan-tuan memang tak ada nak apa-apa. Jadi bila dia sebut buat babi kawan saya tulis ni, saya sampai kata banyak lagi kajian lain boleh buat. Kenapa babi juga? Dia kata sebab Allah sebut dalam Quran, mesti ada sebab. Bila Allah sebut hurriman alaikum maitatu waddam walahmul khinzir, kenapa Allah sebut khinzir? Mesti ada sebab. Dia buat kajian. Masuk lab tuan-tuan. Masuk lab, cek tentang kita duk dengar cacing pita betul ke tak tu. Cek balik apa semua. Dia punya kajian saintifik. Daripada perspektif sains dan juga Islam. Tapi kita ni tak ada isu lah. Kalau kebun saya tembak babi, Cina ambil tu, tak ada masalah. Nak ambil dan tak ada. Yang penting babi dalam kita tak ada jual ke? Mana nak tak? Tembak tak apalah. Risau juga. Jual. Duit tu ambil buat makan lepas isyak itu lagi takut. Kata pasal apa? Makan sedap sangat. Mana jual babi pasal tu hai ke? Tapi kalau ni okey lah. Ada sama macam biawak. Ada biawak masuk. Mereka pergi pukul biawak. Ada orang ni main. Memang dia ambil lah. Tak ada jual, tak jual lah. Memang jual beli tak boleh. Sebab tu. Tidak boleh untuk jual-jual perkara yang haram ni tak boleh. Kalau dia kasih peluru tu kan? Dia kasih peluru. Kalau kita tembak. Peluru tu dia kasih free lah. Dia kasih free tak ada masalah. Habis tembak babi, dia ambil babi kita. Bukan babi kita. Macam ada belah. Babi masuk kebun kita. Kau dia bagi peluru ambil lah. Nampak peluru satu pun dekat 3-4 ringgit. Berapa ringgit? Berapa ringgit lah? Sekarang satu pelurunya RM4.5. Macam RM4.5. Kalau maksud, tembak babi ni maksud RM8. RM8 minta duit peluru. Dah lah, babi. Kita tak jual babi. Kita nak duit peluru kita. Peluru kita dalam perut babi. Kalau gitu. Tapi kebun besar-besar, babi apa semua. Babi ni binatang dia jahat. Sangat jahat. Tuan-tuan tanam pokok apa pun, babi mai habis. Tak boleh kata pokok saya duk tanam pokok belakang rumah. Macam-macam. Lagi-lagi kalau ubi kayu, memang dia punya ni lah. Dia kalau kata sondai ambil sikit-sikit tak apa, dia kacau habis semua. Dia kacau habis semua sebab dia mai satu keluarga. Dia main satu keluarga. Dia habaq ke anak dia, ambil pokok tu. Aku ambil pokok ni. Habis dia kacau. Habis tuan-tuan. Dia dua tu, saya kata dua binatang ni duduk seorang-seorang. Dia
babi tunggai dengan kera sumbang. Tapi kalau dia duduk berkumpulan, habis kebun kita. Kera, demai kumpulan, habis durian tuan-tuan. Hak bunga berputik pun tak boleh buat apa. Betul? Durian, kita kata lagi 3 minggu kira masak, dia boleh tendang buta. Betul? Saya sampai buh ngayah zinc. Buh ngayah zinc, buh paku sebab nak bagi dia panjat tu. Tapi kata menatang ni cerdik. Tuan-tuan buat lagu mana pun tak tahu, dia mengaji sekolah mana saya tak tahu. Mana? Tu kadang-kadang saya suka cakap, orang yang perangai buruk, suka perkena orang, suka duk buat tak ketahuan kat orang, ini semua panggil macam kera, panggil macam babi. Saya cakap tu terang, orang jenis lagu ni, dia tak boleh orang tengok orang senang. Orang tak kacau dia pun, dia duk kacau saya, tadi perangai kera ni, dia tak boleh tengok. Jadi wallahualam saja sebut. Tapi kalau kata orang tu bagi peluru, ambil lah RM8. Siapa nak beli? Bukan sekali tembak kena. Kalau kita ni bukan sharpshooter, bukan sniper. Satu pun kena Ustaz, dia tak mati. Satu kena pun tak mati. 3 biji. 3 biji baru mati. 8, 16, 24. Mampus. Minta balik duit dia orang tu. Kalau 24 minta balik lah. Tapi bukan jual lah. Kita nak peluru lah. Kalau dia beli peluru kat kita, ambil. Dia bagi kita peluru, ambil lah. Soal dia beli guna duit apa, itu dia punya pasal. Kita pun tak guna untuk makan. Kan? Kita pun nak memastikan kebajikan macam orang belah anjing. Bolehkah? Boleh kebun dia untuk keselamatan? Boleh, tak ada masalah. Kebun dia. Kan? Itu je lah. Sambung dia lah. Setelah zaman berlalu dan sekarang barulah ilmu moden masa kini menyingkap hakikat kebenarannya bahawa daging khinzir penuh dengan cacing dan kuman-kuman halus yang boleh membinasakan orang yang memakannya. Dah faham tu, kan? Tapi bila tanya ke kawan yang non-Muslim, mereka kata sedap. Non-Muslim kita tanya dia, sedap ke makan ni? Dia kata nang nyaman. Memang sedap. Saya kata sebab kita mi kolok kita daging lah, daging sapi. Dia punya mi kolok tu daging tu lah. Saja tanya. Dia kata sedap betul Ustaz. Bukan apa, bila dia kata sedap betul, teringin tu ada. Bila dia kata tak dapat dekat daging mana, sebab itulah Allah haramkan kita. Kan? Mungkin Allah bagi tuan-tuan sedap kat dunia je pun. Dekat akhirat ni Allah nak siksa kita sebab itu dah diharamkan banyak lagi daging lain. Kan? Tuan-tuan nak makan apa? Guna daging lain boleh. Ada banyak binatang boleh dimakan. Banyak binatang boleh dimakan. Pasal apa nak cari satu tu? Tak payahlah cari. Kita pun tak ada isu, kita pun tak cari lah. Kita pun sebut tuan-tuan kita cukup jaga. Tak ada kita nak dengar ni. Kecuali dalam cerita 6 dah puasa. Itu je. Ni mi kari ni hang beli kat mana? Kedai. Dia tengok. Kedai Ahok tuan-tuan. Ada. Memang jenis tu ada. Orang kita ada bukan kira tenten puasa. Jika tidak didedahkan dengan ilmu pengetahuan dan dengan sesuatu, jika tidak didedahkan oleh ilmu pengetahuan dengan sesuatu yang seumpama ini pada daging khinzir itu, ataupun ianya akan menyingkap lagi selain bahaya ini, nyatakan ini, nescaya orang Muslim akan terus mempercayai bahawa daging khinzir itu adalah kotor saja. Boleh jadi kita ni kata khabis lah, khabais. Mana kata kotak je ni sebenarnya sebab dia makan kotak-kotak jadi kotak je. Tak. Sebab tu orang bila orang kan orang suka bagi ni, kalau kita masuk hutan ada babi lah. Boleh makan babi ya? Dia punya. Lepas tu kita kata kenapa hang boleh kata? Dia kata sebab Allah sebut pamitur qara baru wala adim fala isma alaih. Tak berdosa. Makan lain dulu. Apa nama don-don kayu ayak, makan lain dulu. Dia kata tapi babi tu memang duk ikut kita. Duk ikut kita. Dia kata babi tu ikut hang, hang tak boleh makan lagi, makan benda lain dulu. Tapi babi tu saja duk golek-golek depan kita. Dia kata boleh tak boleh. Cari hak lain dulu. Sebab ketentuan babi ni tetap dalam Quran. Ketetapan yang haram dalam Quran. Cari don-don kayu apa semua. Apa boleh makan makanan dulu tuan-tuan.
Setakat ni Malaysia ni tak ada orang mati sebab bulok lah. Bulok tak ada. Makan terlebih mati mai. Ramai makan terlebih mati. Makan terlebih mati. Tu makan kurang tak ada. Mana kata ada orang kata ni saya kurang makan, duit tak ada. Bukan payah pun. Mai surau Al-Ikhlas Garden Home. Tuan-tuan, Seremban 2. Lepas kuliah maghrib ada kan? Tiap-tiap malam ada. Kalau kata tak ada sangat orang Malaysia ni, dia tak ada lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mana-mana tunjuk, kalau seorang tunjuk sikit saya lapar. Orang belanja makan. Orang belanja makan. Jadi ustaz pun seronok. Saya 2 malam turut-turut orang belanja. Saya malam sebelum tu orang belanja. Kita tahu dia belanja. Kita tahu lah, kita buat bodoh lah. Dia dah pergi tokek kedai kata ada orang belanja ustaz. Saya kata siapa? Dia kata orang tu tak mau bagi tahu. Hang je anak murid aku, mana ada orang lain. Tuan-tuan, tapi saya pun terima kasih Ji. Dia kata kenapa terima kasih? Tapi makan kedai biasa lah. Yang kedai biasa. Tapi tak apalah. Ni yang malam tadi minum Milo ais. Dia kata dia ambil kad kedai mamak. Saya lepak kedai mamak malam tadi. Lepak kedai mamak, dia ambil kad. Saya kata Allah, lain kali kalau nak ambil kad bagi tahu awal. Saya nak order lain. Dia kata order ayak Milo kongsi 2 dengan anak kan. Kita jenis malas nak minum manis. Tapi tuan-tuan saja cerita. Tersebut bab makan ni, Malaysia ni tuan-tuan makan berlebih. Tuan-tuan pergi mana pun kadang-kadang kalau kata ni, tuan-tuan kata, bang tolong saya nak beli makan. Bukan minta duit, kita mesti bagi. Yang kita tak bagi sebab dia minta duit. Saya nak duit nak beli makan. Sekarang nak makan apa? Jom kita pergi makan. Dia tak mau makan pula. Dia nak duit tapi dia mohong kita. Saya dulu kat Jabatan Agama dekat Negeri Sembilan, saya bagai pendawaan. Depa pergi Baitul Mal. Dulu Baitul Mal ni pejabat agama lama tu. Pejabat agama lah ni dulu Baitul Mal. Depa pergi Baitul Mal bagi borang. Duit tak bagi. Itu yang demai dekat setiap unit bahagian ni minta duit. Saya kata, okey kalau lagu tu, hang lapar ah? Dia kata lapar. Dia nak balik pilah. Dia kata, nak balik pilah. Lapar betul? Kita kata lapar. Lapar jom turun bawah. Kat bawah tu ada kedai. Saya bangunan Felda. Dekat karaf tangan lama tu. Saya kata jom kita pergi makan. Tak nak. Dia kata tak apa, bagi je duit. Saya tahulah nak boleh apa yang kono dengan perut dengan selera. Oh boleh pula yang kono dengan perut dengan selera. Oh turun bawah tak nak. Budak-budak ni bagus tuan-tuan. Ulok juga. RM5. Kutip-kutip situ je duit makan dekat RM30 tu. Tu baru satu bahagian. Berapa banyak bahagian. Kadang kita pun itulah, itu ada sekali dia kata dia nak balik Jempol. Saya pula kebetulan ada kes di Jempol. Saya kata cantik, nak balik mana? Dia kata balik Jempol. Saya kata, kalau macam tu naik dengan saya. Tak nak. Kata nak sebab nak naik bas. Tak apa, naik saya hantar sampai rumah. Alang-alang saya nak pergi kes saya pukul 10. Saya waktu tu dekat pukul 7.30. Saya kata naik dengan saya. Saya bawa sampai depan rumah. Rupanya membongak. Kejap Jempol, kejap Pilah, kejap Jelebu. Kampung dia bertukar-tukar. Dia ingat kita ni senang kena bohong. Kawan ni usik dah. Tak ada dah, minggu lepas dia sebut Jelebu. Jelebu pula. Tapi tentang syok orang kan. Tapi kesian. Tapi lagu tu lah kita bagilah RM1, RM2. Kalau dia kumpul 4-5 orang dapat duit makan dia. Kita pun bukan rugi pun. Kalau tuan-tuan bagi RM1, RM2 tak rugi pun. Jangan kalau kata tuan-tuan rasa macam tak berapa yakin, ulok sikit. Kalau yakin banyak, ulok banyak. Itulah. Kalau kata tak mau ulok, tolak siap-siap. Tak apa. Selesai. Kalau rasa nak ulok sikit pun tak apa. Kalau kita kata lagu tu lah, terpulang lah. Tengoklah ada duit dalam poket banyak mana. Kalau tak ada, tak payah. Senang lah lagu tu. Itu kena tengok fatwa. Kalau kata vaksin tu ada apa-apa unsur babi. Itu saya tak pasti. Itu kena tengok fatwa. Sebab dia ketetapan kalau yang berkait dengan perubatan dia kena tengok fatwa. Apa ketetapan fatwa? Kalau kita kata kita tak pasti boleh buat keluar surat,
hantar kepada jawatan kuasa fatwa negeri tersebut, tak kira negeri kita ke. Kalau nak cepat, hantar kat negeri Perlis lah. Dia cepatlah sikit, dia respon. Kan? Kalau hantar negeri lain ni, dia respon, kita tengoklah. Kena bagi tahu lah ingredient apa semua. Sebab mereka bukan buat kajian lagu tu lah. Mereka akan panggil pakar perubatan apa semua. Nak confirmkan sama ada masuk ke dalam badan ni, dia jadi darah daging ke, ataupun dia masuk dalam darah saja ke, lagu mana ke, itu kena tanya perubatan. Kita tak, saya pun tak tahu jawapan dia apa. Itu kena tanya jawatan kuasa fatwa. Mungkin ada justifikasi berapa persen, apa itu dan sebagainya, tuan-tuan. Allah Alam. Sambung. Dia kata, okey, selesai. 34. Ittaqul mala'inas salas. Al-baras fil mawarid wa qari'atit tariqi wadzil. Dia kata, riwayat Abu Dawud, dia kata, peliharalah diri daripada 3 perbuatan yang membawa laknat, iaitu buang ayak besar di tempat laluan ayak, kan? Yang kedua, di tempat orang lalu lintas, dan yang ketiga, dan di tempat perteduhan. Dia kata, ittaqul mala'inas salas al-baras, kan? Fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhilli. Dia kata 3 tempat tu. Jadi jangan duk buat 3 tempat tu lah. Tapi dia nak kaitkan dengan sains. Dia pengarang kitab ni bawa. Jangan buang ayak besar, ayak kecil pun tak payah buang merata lah, tuan-tuan. Tempat laluan kan baru ni viral. Ada orang berak kat surau. Ada tengok lah. Dia viral. Tak tahulah kejadian tu betul ke tak, wallahualam, tu kena cek balik. Kalau kencing dekat surau banyak. Kencing dekat surau yang ada paip ayak tu, dia tak tahan sangat, dia kencing situ. Tu kalau boleh elak-elak lah. Tak. Surau kena kencing. Surau kena kencing. Ni dia kencing dekat kawasan paip tu. Contoh lagu tu lah. Tempat wuduk. Tempat lalu lintas. Tapi di Pakistan lah, Afghanistan lah, mereka kencing di dinding-dinding tu perkara biasa. Mereka kencing di dinding-dinding perkara biasa. Tu tak boleh. Dia bukan ni, sebab benda tu tak boleh. Dia jadi satu hilang maruah. Walaupun kita lelaki, dia memanglah senang cek, sengap, tak kata apa kan. Buat dia, tapi menjadi kebiasaan. Itu tak boleh. Dulu waktu saya setinggan dulu, duduk kat setinggan ni, geng-geng yang duduk kedai kopi ni kencing tepi dinding rumah orang lah. Siapa duduk setinggan tahu, saya duduk setinggan KL. Mereka buka zip lah, tepi-tepi dinding rumah orang tu, relax. Dia tutup zip dia balik, dia buat dia isap rokok balik, main apa nama, dam botol, kepala botol kicap tu. Budak-budak lah mana tahu. Budak-budak lah bila kita tanya, dia kata dam kepala botol kicap. Dia buat tanya. Lepas tu kita kata kadang kepala botol ayak, apa nama botol, ayak minit. Ayak minit bola botol. Dia kata ada ke? Kita kata ada. Satu kepala, kalau terbalik jadi hak lawan. Dia macam pelik. Budak-budak lah pelik. Sebab depa beli kedai tu, dia hitam dengan merah. Dia hitam dengan merah. Jadi budak-budak lah. Sebab waktu tu saya kecil lagi. Tapi duk tengok lah orang tua-tua ni main. Pak kita main apa semua, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main-main dengan saya. Saya kalau buat dam ni jangan main-main dengan saya. Setakat naik haji 4-5 kali tu boleh. Walaupun tuan-tuan ni dah ada haji. Masa dahulu, dia kata, tidak ada seorang pun yang tahu rahsianya selain dipandang sebagai perkara yang jijik oleh perasaan yang sihat dan adab tata susila yang umum. Dah maklum tu kan, orang dulu dia anggap itu jijik lah kan. Dia kata tak bagus lah kan, kencing berak apa semua. Tetapi apabila ilmu moden mencapai tahap pencapaian yang tinggi, tersingkaplah kepada kita rahsia larangan itu yang disimpulkan oleh Nabi sebagai 3 laknat. Tak boleh kan.
yang menyebabkan bahaya yang besar terhadap kesihatan umum rakyat, dan ianya juga merupakan punca dan sebab pertama tersebarnya penyakit kanak-kanak yang sungguh berbahaya. Itu seperti apa ada ni sebut, ankylostoma dan barharisha. Aku tak tahu penyakit apa kan. Ada abang dalam tu lah dalam kitab kita ni kan. Jadi kalau boleh elakkanlah. Ayak mengalir ni kalau kata dia sungai yang besar, cerita lain. Dia kalau yang anak sungai kecil, ayak tu digunakan oleh orang bawah, tu tak bagus. Saya tak kata orang, saya sendiri dulu buat lagu tu dulu. Saya sekolah Yayasan Korea Kupang Baling Kedah. Saya tak ada, kami punya mandi, kami bukan mandi dekat kolah. Tak. Kami mandi sungai. Saya punya sekolah mandi sungai. Tuan-tuan ingat main-main ke dengan saya? Setakat nak berenang dengan saya tak ada masalah, tuan-tuan. Betul. Saya boleh berenang tapi tak tahulah rupa lagu mana. Memang mandi ni kalau biasa ayak surut, berak pun semua kat sungai. Betul? Kalau lepas maghrib tu, sementara nak pergi ambil uduk sembahyang isyak tu, selak pray, relax apa semua. Bakit lepas tu macam tak ada apa. Padahal orang bawah kesian tu. Orang bawah mandi. Itu depa pun tu apa nama balak lalu. Mana Allah. Tapi tu bila fikir balik tak berapa bagus ya. Sepatutnya kena ada toilet, kena ada laluan yang munasabah. Ni sekolah saya. Kan sekolah saya tuan-tuan. Kita pun tapi bila dia sebut ni, saya kena sekali. Saya kena. Ni saja cerita dah rekod alang-alang. Saya melabok. Tiba-tiba rasa macam pedih. Saya kata, pasal apa? Kawan pun kata, kawan hampir tengok apa dia? Kita pun tak apa-apa nak nampak kan? Tengok, lintah. Sibik tak masuk lubang pungkong. Kan? Sibik tak, saya kata kawan saya. Apa nama? Tarik lah. Dia boleh biar, relax. Tapi budak waktu tu, mereka duit seokok. Kan? Duit seokok kami juh sikit pada orang. Dia ambil rokok dia cucuh kita. Cucuh bawah tu, jatuh lah. Rupanya tuan-tuan, bila baca ni, baru tahu kadang takut keselamatan. Takut keselamatan. Benda ni nak kena fikir tau. Kita kata macam tak ada apa. Sebab tu orang dulu kalau dia berak, jamban dia, kosong longkang besar, mereka buat jamban atas tu. Duduk tik je tu bawah. Tu tak apa, tu tak ada masalah. Kan? Bawah pula ikan talapia. Tuan-tuan. Kita pula, bini pula mengidam. Kata, abang cari ikan talapia, abang. Ni dengan main-main ni ada. Dulu rumah setinggan kami tu, jenis lagu tu. Ayak longkang laju tu. Mereka berak atas tu. Malu jugalah. Kadang yang malu ni perempuan. Dia nak masuk bilik ayak, nak buang ayak. Sebab bilik ayak, jamban dah ni. Itu pun. Tapi bila fikir balik, kalau laluan ayak ni, bila Nabi SAW sebut tu, itu buang ayak besar di tempat laluan ayak ni tak berapa bagus. Ada betul lah tu. Patutnya cari tempat yang munasabah. Sebab tu kita kata kalau tak berak, korek sikit, kambuh balik lah. Lagu tu lah. Ataupun dia kata tempat lalu lintas ataupun tempat perteduhan. Kita nak berteduh, dia berak tangan tu. Tak boleh ya. Ambil carilah mana-mana tempat yang munasabah lah. Tu. Terpancarnya sinar ilmu pengetahuan dan terdedah kepada medan penyingkapan rahsia-rahsia ilmu itu. Jadi bila kita mengaji ni, ulama ada hurai, baru kita tahu. Ulama hurai pun belum tentu lagi ada fakta. Dia sebab dia main dengan huraian. Huraian tu fakta yang saintifik tu, ulama lain cover. Sebab tu sekarang ulama ni tuan-tuan, kebanyakannya bukannya hanya datang daripada golongan agamawan. Dia ulama tapi pada masa yang sama dia merupakan doktor doktor medik ni. Pakar sains, pakar apa lagu tu. Kita pun baru nampak perkara tersebut. Dia kata rahsia-rahsia itu akan ternyatalah kepada kita keutamaan Islam dan dalam perkara halal dan haramnya. Dan juga dalam perkara perundangan secara keseluruhan. Dalam bab undang-undang pun sama. Kenapa kena kejam? Macam orang kata, pasal apa kena kejam?
Kita kata di sudut saintifik ni lagu mana? Kan bukan apa. Rupanya dia main di sudut maruah supaya orang takut nak buat lagu tu. Kan supaya orang takut nak buat lagu tu. Kenapa nak kena rotan? Oh, ada di sudut saintifik. Takut sel darah lah apa. Ni ada tuan-tuan. Kita pun lagu tu kan. Sedangkan ianya adalah perundangan Tuhan yang maha mengetahui. Bila Allah sebut mi'atal jil, 100 kali sebat, ada sebab. Orang minum arak 40, 80 kali sebab, ada kali sebat, ada sebab. Bila dah kahwin, dia ada beza muhsan dengan ghair muhsan. Bagi orang yang berzina, yang dah kahwin, pernah kahwin, maka mereka ni akan direjam. Ada sebab. Kita akan tahu zolimnya. Tapi maruah keluarga, apa semua, dia tak fikir. Sebab itu menjaga maruah ni, hifzul muru'ah ni penting. Jaga maruah ni. Sedangkan ianya adalah perundangan Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana terhadap hambanya. Ada makna itu lah kepada kita supaya kita nampak. Wallahu a'lam. Saya buka kalau ada soalan. Ada soalan? Bila buka tak ada tanya. Tadi bukan main pria tanya. Kan? Kalau tak ada saya berhenti zakat tu. Mudah-mudahan berkati nanti kita akan sambung. Apa pula ni ada satu lagi ayat. Saya habiskan ayat tu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allah la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mengetahui akan orang yang merosak harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentulah ianya memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Syekh Qutb dia hurai, dia kata apa? Dalam tafsir fi Zilalil Quran, dan Allah mengetahui sesiapa yang membuat kerosakan dan sesiapa yang membuat kebaikan. Yang menjadi asas pegangan bukannya tindakan yang lahir, tapi niat dan hasilnya. Sebab tu jangan ada niat buruk. Kadang-kadang kita ni dengan orang kita ada niat buruk. Tak suka satu orang macam mana, tekak nak jatuh ke orang tu. Orang kita. Tapi Allah ni maha adil. Hang buat lagu tu ke orang. Hang ada keluarga. Hang ada diri hang. Hang ada keluarga. Hang ada anak beranak. Tak mustahil Allah nak balas bila-bila. Kadang Allah tak balas kat hang. Allah balas kat lelaki hang. Allah balas kat bini hang. Allah balas kat anak hang. Baru tahu. Tuan-tuan, kita jangan sekali lah kita duk indah orang, apa orang, dan sebagainya. Jadi itu yang takut tuan-tuan. Saya semalam saya kuliah dekat Lavender. Saya kata, kalau ada di kalangan kita yang pernah indah orang, sama ada waktu kerja dulu ke, sekarang ke, apa ke, pergi jumpa dah, minta maaf. Pergi jumpa dah, minta maaf. Kalau ledak tuan-tuan, habislah kita ni tuan-tuan. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang kita buat hasilnya terlampau teruk untuk orang tu. Ada orang sampai tak naik pangkat. Ada orang dia tak naik pangkat dengan sebab kita inayah dah. Tapi rupa-rupanya Allah tutup pula rezeki bini dia, tak ada anak. Ada anak mati. Ada bini mati. Bila kita tengok depan mata benda tu berlaku, kadang kita kata kita tak tahulah Allah uji tang mana. Tapi bila kita pasal apalah hang sekat rezeki orang, sedangkan pada diri ni Allah sekat macam-macam dah, tapi tak perasan lagi bahawa yang ada pada dia adalah kekuasaan dan pangkat. Dan bagi dia itu paling besar. Aku ada kuasa, aku ada kekuasaan, aku ada pangkat, jadi itu yang terbaik untuk aku. Dia kata lagu tu. Tapi dia tak perasan Allah dah tarik nikmat satu-satu orang. Anak dah tak ada, bini tak ada, hidup seorang-seorang, pangkat besar, seronok lah. Dia tetap seronok sebab nak kena orang ni. Ada tak sini? Saya jumpa. Tapi tu bila kita fikir balik, janganlah kita buat orang. Kita tak tahu ada orang dia kena orang. Allah tarik nikmat sihat, terlantak, tak boleh bangkit. Kita pun kata, depan mata, dalam tempoh tak sampai setahun, hang kena orang. Allah balas balik ni, dahsyat.
Kan kita kata kalau setakat tak bangkit tu boleh tahan. Bini terpaksa berhenti kerja. Anak-anak terpaksa tangguh belajar sebab nak jaga pak dia. Kan baru kita tahu rupanya Allah tak balas kat hang. Allah balas sekali dengan bini tak kerja. Bini daripada kerja terpaksa berhenti kerja. Anak-anak tengah belajar kat universiti sebab tak anak lelaki anak perempuan ni, anak lelaki terpaksa tangguh belajar nak jaga pak dia. Kencing, berak, bagai nak ngurus. Allah kalau nak balas ni tuan-tuan. Jangan cakap bila-bila Allah boleh balas. Sebab tu kita jangan buat tak ketahuan hala kat orang. Saya amat yakin orang yang buat tak ketahuan hala kat orang, dia kurang kasih sayang. Dan saya amat yakin Allah itu Maha memberi pembalasan. Dia akan balas. Kita tak tahu daripada aspek apa. Kalau boleh biarlah nampak kat dunia. Biar nampak, biar dia terasa sikit. Dan lagu tu biar. Wallahu a'lam. Saja cerita. Dah tuan-tuan, berhenti sangat tu. Tetap pada yang halal sahaja, memadai dari yang haram. Qul yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma rzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fa'lan wa ibadatan wa 'amalan shalihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.